Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan, nikmat dan sebagainya. Baik, malam ini kita bersiaran agak lewat sedikitlah, beberapa minit daripada jadual asal yang dirancang. Baik, ada beberapa perkara lah. Biasanya solat isyak ni dia azan masuk lewat, jadi mungkin situlah ada masalah sedikit. Baik, seperti biasa, kuliah online kita, wacana wahai orang yang beriman, ini ya ayyuhallazina amanu, dibawakan kepada anda secara langsung oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui penstreaman audio, Zoom dan juga Facebook. Baik. Dan alhamdulillah malam ini kita memasuki siri ke-28. Siri ke-28 ayat 136 dalam surah An-Nisa, iaitu sambungan daripada ayat yang terdahulu 135 yang kita bincangkan pada minggu yang lalu ataupun bulan lepas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, untuk malam ini kita akan melihat berkenaan dengan kewajipan untuk terus beriman dan berwaspada dengan golongan kufar ataupun orang kafir. Baik. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang mulia, surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini 136, ayat 136. Kemudian disusuli oleh ayat 137 yang berbunyi, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita terjemah secara literal ni, berimanlah kamu kan kepada Allah dan Rasulnya. Beriman artinya untuk menetapkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan Alkitab yakni Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang telah diturunkan, dan juga kitab-kitab suci yang telah diturunkan min qablu, sebelum itu, yakni sebelum penurunan Al-Quran. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi, dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh.
Ayat 37 pula berbunyi innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kufur, summa amanu, kemudian dia beriman semula, summa kafaru, kemudian dia kufur balik, summa dadu kufra, kemudian bertambah-tambahlah kekufuran mereka itu, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan sekali-kali akan memberikan ampun kepada mereka, wala liyahdiyahum, dan juga tidak akan memberi petunjuk kepada mereka sabila, yakni jalan, iaitu jalan yang benar. Baik. Apa yang kita dapat daripada hadis ni tuan, daripada ayat ini tuan-tuan? Cukup jelaskan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada orang yang beriman supaya tetap teguh beriman, percaya, yakin kepada Allah, Rasul, kitab, yang mana kitab-kitab yang diturunkanlah. Dan siapa yang kufur kepada Allah, malaikat, kitab, nabi-nabi, hari akhirat, maka dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya lah, dan sejauh-jauh kesesatan. Baik, apakah hubungan ayat 136 dengan ayat 135 ataupun ayat yang terdahulu? Ini bagi mungkin ada dalam kalangan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang baru mengikuti program kita pada malam ini. Biasanya bila kita nak memulakan bacaan ayat Al-Quran ini, 2-3 perkara yang perlu diambil perhatianlah, kan? Selain daripada adab untuk membaca Quran itu clear. Jadi bila dah kita nak membaca, kita buka mushaf, kan, selain daripada at-ta'awuz dengan membaca basmalah, kan, dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya mulakanlah membaca ayat pada tema yang betul, supaya kita dapat memahami isi cerita yang nak disampaikan oleh empunya Al-Quran itu, supaya kefahaman kita ni jelas dan menyeluruh, bukannya tergantung disebabkan oleh kita memulakan bacaan pada ayat yang ataupun tema yang tidak betul, dan juga kita mengakhiri bacaan juga pada tempat ataupun ayat yang tidak betul lah, tidak habis cerita. Baik, jadi justru itulah antara perkara lah, kan, supaya kita dapat memahami akan ayat-ayat yang dibacalah di samping dengan kita merujuk kepada terjemahan Al-Quran lah. Hari ini mudah, kan, di tangan sahaja, di hujung jari sahaja, segala benda ataupun perkara ada. Baik, jadi ayat-ayat yang terdahulu menekankan tentang keadilan. Kalau kita refer balik mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi pada siri yang 27 pada minggu lalu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada orang beriman supaya berlaku adil, kan, supaya berlaku adil tak kira siapa, kan. Baik, jadi aspek keadilan keluarga dan berakhir bicara dengan perintah supaya meluaskan skop keadilan kepada semua, dalam konteks adil kepada musuh, kan, adil oleh golongan pemerintah ataupun penguasa. Penguasa ini juga kita juga telah maklumkan, penguasa ialah di pelbagai peringkat lah. Yang paling besar, kan, dalam konteks negara kita, kemudian ada negeri, dan ada dia punya pelbagai lagi organisasi di pelbagai peringkat tadi. Jadi semua mereka yang terlibat dalam organisasi tadi itu mestilah sedaya mungkin kena melaksanakan keadilan. Ia juga meliputi aspek penghukuman. Tak boleh kita payah mentah-mentahlah dia tu kawan kita, dia tu orang yang bertitle, kan, dan seumpamanya. Baik, dengan perintah Allah kepada orang mukmin yang begitu meluas dan menyeluruh, ia menunjukkan akan keadilan dan kesyumulan agama Islam itu sebagai the way of life. Kita ni kita kena fahamlah, kita mungkin kita boleh bercakap saja Islam itu sebagai cara atau gaya hidup, tapi pada masa yang sama sebahagian umat Islam tidak mahu menjadikan Islam itu sebagai cara hidup, kan. Dia nak mati cara Islam, tapi cara hidup dia tak mahu cara Islam. Baik, maka atas dasar itulah menerusi ayat 136 yang akan kita bicarakan pada malam ini,
kita dapat memahami bahawa Islam tidak dapat dipisahkan dengan iman. Perintah berlaku adil yang selarikan ataupun seiring digandingkan dengan iman, lalu kita kenali dia sebagai rukun iman, kan, arkanul iman, rukun-rukun iman, kan. Jadi budak-budak pun mengaji rukun iman ada berapa perkara, rukun Islam ada berapa perkara tak? Baik, apakah sebab penurunan ayat ini? Apakah sebab penurunan ayat ini? Sebahagian daripada ahli tafsir menjelaskan sebab tanzil ataupun nuzul ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ialah siapa mereka ni? Kemudian Asad dan Usaid. Orang Arab ni dia suka nama Asad dan Usaid ini. Kalau tuan-tuan ambil pen ataupun pensel, tulis alif sin dal. Asad, kan? Mana singa lah Ustaz. Kan, Usaid alif sin ya dal. Dia samalah apa panggil dari sudut bahasanya antara Hasan dan Husain. Kan, ini orang Arab dia suka guna tasghir. Tasghir maknanya ataupun juga isim mubalaghah. Kan, Usaid, nama Zuhaid. Kan, apa lagi? Kalau Salman, Sulaiman, dan sebagainya lah. Jadi dua orang anak Ka'ab. Kemudian Sa'labah bin Qais Salam, anak saudara kepada Abdullah bin Salam, dan Yamin bin Yamin. Mereka ni pergi jumpa dengan Nabi SAW dan kata kepada Nabi, kami beriman kepada kamu, kami beriman kepada kamu dan kepada kitab yang diturunkan kepada kamu. Maknanya dia beriman kepada Rasulullah dan beriman juga kepada Al-Quran. Mereka juga beriman kepada Nabi Musa AS dan juga kepada kitab Taurat. Mereka juga beriman kepada Uzair. Tapi kami menolak kitab dan Rasul mereka selain mereka. Baik, lalu Nabi SAW bersabda kepada mereka, tidak benar begitu. Mana kalau dalam bahasa mudah kita ni tak bolehlah begitu, kan? Tidak boleh begitu. Sebaliknya, kamu kena beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Maknanya apa dia? Mereka memilih, kan? Mereka memilih kitab ataupun Rasul yang mereka nak beriman dan sebaliknya lah. Lalu mereka kata, kami tidak mahu beriman, lalu turunlah ayat ini. Lalu turunlah ayat ini dan kemudian mereka beriman kepada seluruh Rasul dan kitab yang diturunkan min qablu sebelum mereka. Baik, ayat ini tuan-tuan, kalau kita dapati dia merupakan ringkasan kepada agama Islam lah, kan? Maknanya di sini terkandung rukun iman, kan? Dan terdapat beberapa tafsiran lah kepada siapakah Allah Subhanahu wa taala khitab ataupun menujukan ayat ini. Yang pertama ditujukan kepada golongan munafik. Kita dah bincang sebelum ini, kan? Baik, yang kedua ialah ditujukan kepada ahli kitab. Ini ditujukan kepada mereka yang telah beriman kepada kitab yang terdahulu, yakni ahli kitab. Jadi sekarang mereka ni mesti beriman kepada Al-Quran juga. Kan, mereka beriman kepada kitab, yakni kitab yang diturunkan sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi tak cukup hanya sekadar mereka beriman kepada Nabi dan kitab Nabi yang terdahululah, kan? Mana Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wasallam, tak cukup. Jadi justru mereka dituntut untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan juga menerima akan kitab Al-Quran sebagai ganti kepada kitab-kitab yang terdahulu. Yang ketiga ialah mereka yang mengaku beriman dengan lisan ataupun lidah, tapi kena juga beriman dalam hati. Maknanya bukan hanya sekadar menzahirkan keislaman, kan, secara luaran, tapi dalam juga kena beriman. Yang ni yang payah ni tak? Maka itulah mereka ini dikenali sebagai golongan munafik. Kan? Iman itu bukan setakat lidah, tapi mesti ditunjukkan dengan perbuatan. Kan?
Inilah yang kita bimbang ni. Kita bimbang kalau kita pun ada juga sedikit sebanyak berapa patut wal-a'yazubillah min zalik. Justru orang mukmin itu mesti tahu bagaimana iman yang perlu dianuti oleh orang Islam. Maknanya kita sendiri kena jaga supaya kita ni tidak tergolong dalam golongan munafik. Dan adalah hadis-hadis Nabi ni tentang ciri orang munafik ni yang 3 perkara, yang 4 perkara kan. Baik. Kemudian yang keempatnya ialah sebahagian daripada mufassir mengatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada allazina amanu. Orang yang beriman tapi iman mereka itu tidak lengkap. Kan tidak lengkap, main naik turun lah. Kan naik turun, okay, maka mereka kena beriman dengan sempurna. Bab sempurna ni payah tak tuan-tuan? Kita dalam konteks berwuduk, kita kena berwuduk dengan sempurna. Dan solat juga dengan sempurna. Kan? Walaupun solat tidak memenuhi rukun yang apa kita kata hai'ah dengan satu lagi apa dia panggil ab'ad ini, tidak mengapalah kan, tidak membatalkan solat, akan tapi kita nak persembahkan satu bentuk ibadah yang benar-benar baik dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagaimana dalam hadis menyebutkan Allah perintahkan kepada mereka suruh cari. Kan tolong cari, suruh tengok hamba ni masa hidup di dunia dulu ni dia ada tak buat salat sunat. Tapi dalam konteks hadis ini yang sebelumnya ialah menyentuh tentang kesempurnaan solat yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sehingga dia beriman, kena beriman sungguh-sungguh dan beriman sehingga dapat melaksanakan segala hukum dan perintah Allah dan pada masa yang sama tinggalkan segala larangan. Baik, orang mukmin juga kena tunjukkan iman itu seiring dengan amalan. Jadi seolah benda ni nak ayat ini tembak pada diri kita. Kan bukan kata cakap tak serupa bikin. Kan ayat yang biasa mungkin bahagiannya macam dia tu baik sangat. Tak, kita ni ialah kita berusaha untuk jadi baik hari demi hari. Betul tak? Kan? Kita pun begitulah. Bukan bermakna hari ni mungkin iman kita naik. Semalam iman kita naik, hari ni turun. Macam yo-yo tak? Ada apa? Yalah, tengok mood. Kalau mood ujung bulan kan dah dapat gaji, okey, rajin untuk beribadah contohlah. Kan ataupun ada insentif yang tertentu kat surau malam ni, okey ada apa nasi minyak, okey rajin, suka pergi surau. Kalau tak ada apa, tak apalah. Okay. Baik, orang mukmin tadilah yang saya katakan, kalau sememangnya mereka telah beriman, maka ayat ini adalah suruhan untuk meneruskan iman tersebut. Baik. Iman yang sempurna bukan berpilih-pilih. Kita nak ialah sesuatu yang sempurna. Semua orang nak kepada yang perfect. Yang tanya siapa pun. Kan nak kepada yang perfect lah. Baik, iman dapat kita ibaratkan sebagai satu pokok yang besar yang ada batang, dahan dan ranting. Ini belum cerita berakar lagi. Kan? Dahan, batang, dahan dan ranting yang mana dia tidak boleh diasing pisahkan antara tiga benda ni. Kan? Jadi tak boleh nak diasingkan. Kalau diasingkan maka tak dinamakan pokok namanya tak. Jadi iman yang berpilih-pilih ini ataupun secara terpisah-pisah belum tentu dapat menyelamatkan seseorang itu dari kekufuran, kerana iman yang dibina di atas asas yang rapuh sudah tentu dia tidak dapat bertahan lama dan pastinya lambat laun akan runtuh. Kan? Bersamalah juga kalau dari sudut perkahwinan dengan wanita dibina atas dasar apa? Kalau dibina atas dasar Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in, nikahilah ataupun kahwinilah perempuan itu kerana 4 perkara, 1, 2, 3, 4, kerana cantiknya, kerana hartanya, kan? Kerana keturunannya, kan? Itu tidak menjamin kebahagiaan. Dan last kali Nabi sebut fazfar bizati din, pilihlah orang yang beragama, taribat yadaka, nescaya dia dapat menyenangkan hati kamu lah, lebih kurang maknanya begitu. Jadi bila kita pilih pasangan yang ada agama, dah
memudahkan kita. Dia dah tahu dah sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab isterinya apa dia. Contohlah kan. Baik, jadi dan juga atas dasar apa? Atas dasar agama, bukan atas dasar tiga benda tadi. Jadi kecantikan itu akan luntur. Kan? Tak tahan lama. Baik, oleh yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kita mula masuk sebagai fasa yang pertama dalam surah An-Nisa ini, ayat 36, yang mana Allah Taala, kita ulang balik, berfirman, ya ayyuhallazina amanu, seruan Allah kepada orang yang beriman, dan kita pun sahutlah, ya Allah, aku sahut panggilanmu, aku menyahut seruanmu. Allah kata aminu, ini kata perintah. Berimanlah kamu ataupun hendaklah kamu beriman billahi dengan Allah dan wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, wal kitab, dan juga kitab yang nazzala ala rasulihi, yakni Al-Quran, dan juga kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yakni kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil, yang mana dia disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kan? Baik. Iman yang sempurna ialah iman yang tidak terpecah-pecah, dibahagi-bahagikan kepada yang ni ada perkara utama ataupun yang bukan, atau yang tidak utama. Kan? Mungkin pada sebahagian orang dia akan pilih-pilih, macam kita baca Quran lah. Kita baca Quran, okey, ayat ni berkenaan dengan hukum sekian. Kena atas batang hidung kita, kan, okey, tak, ayat ini kita tune pusing, lain ini kena, ini Allah cerita kepada orang Yahudi saja. Kan, hanya cerita kepada orang Yahudi saja dan tidak ada kaitan pun ayat ini ayat berkenaan dengan sejarah, cerita masa lalu, kan. Betul lah kisah lalu, tapi ada juga ibrah yang masih lagi kekal sampai kepada kita hari ini. Sebagaimana 3 ayat yang masyhur lah berkenaan dengan hukum Islam ni. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun, kan, fasikun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itu dikira sebagai kafir, zalim dan fasik. Kan, memanglah dari sudut konteks ayat itu diturunkan kepada orang Yahudi, tapi hukumnya kekal, kan, maknanya kepada umat Islam hari ini dan kekal sampai kiamat. Jadi bermakna kita tidak ada cara lain melainkan kena berusaha untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Dan hukum Islam ini, tuan-tuan, tidak hanya sekadar hukum hudud saja, kan, banyak lagi. Banyak lagi hukum yang melibatkan selain daripada hudud. Qisas juga satu isu yang cukup besar dibincangkan, dan takzir. Takzir ini banyaklah yang kita juga telah sentuh secara sepintas lalu dalam perbincangan yang lalu. Baik. Jadi orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Cumanya dia tidak macam ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kan, ayat tadi itu menyentuh tentang ketaatan secara mutlak kepada Allah, ketaatan secara mutlak kepada Rasulullah, dan ayat ini ialah menyebut tentang orang mukmin ialah mesti beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada, saya ringkaskan, kepada kitab-kitab yang diturunkanlah, kan. Kita beriman. Habis kalau kita tidak beriman, bagaimana? Saya tidak beriman kepada Injil hari ini. Injil hari ini ataupun juga Taurat hari ini akan yang dikenali sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, kan. Kitab Bible itu adalah tambahan, dia campurlah daripada Mazmur ataupun Psalm Nabi Daud alaihissalam, campur dengan Taurat, campur dengan Injil dan pelbagai lagi lah, kan. Baik. Kalau kita tidak beriman itu, iaitu tidak mengapa, kerana ia adalah tambahan ataupun rekaan dan sudah tidak original lagi. Yang dimaksudkan beriman di sini ialah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terdahulu. Baik. Bagaimana mungkin boleh dikatakan seorang itu betul-betul atau benar-benar beriman? Kalau dia memisah-misahkan dalam konteks ayat tadi, kan, ayat ini tak kena
padaku ayat ini begitu, ayat ini begini. Atau dalam lain perkataan, dia pilih yang selari ataupun secocok dengan hawa nafsu dia dan dia tolak benda ataupun ayat lah kalau dalam konteks yang lebih jelas yang dia tidak suka. Kan dia cari, dia pilih ayat yang dia suka. Macam kita berdakwah lah juga kan. Ini sensitif kan. Kita play safe saja. Main selamat saja. Kita tidak mengambil keseluruhan bagaimana kisah hidup perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut yang apa kita panggil kehidupan sisi apa dia? Yang Nabi dicela ni. Bila mana kita nak memperkatakan tentang Islam, sudah pasti kita akan dicela, dihina, dikutuk dan pelbagai lagi lah bentuk penindasan kezaliman. Dan hari ini mungkin sebahagian orang dia mengambil jalan tengah, jalan yang lebih selamat. Dia tidak mahu menongkak arus untuk menjelaskan kebenaran demi kebenaran kepada masyarakat. Sebagai contoh beginilah tuan-tuan, kan hari ini adalah 27 Rejab kan. Jadi yang dianggap sebagai hari ataupun berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj kan. Jadi sedangkan tarikh ini adalah ulama berbeza pandangan. Tidak mengapalah kan, yang tak bolehnya ialah kita bertelagah. Ada orang nak puasa. Ada orang nak puasa pada hari ini. Jadi puasa tadi itu adalah puasa yang sia-sia sahaja kerana hari ini tidak termasuk dalam hari yang disyariatkan atau disunatkan untuk berpuasa sunat. Pilihlah hari Senin, hari Khamis sepanjang bulan Rejab ini. Mudah-mudahan ia menjadi antara amal soleh orang tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan, sebab hari ini pun ulama berbeza pandangan. Dan yang kedua ialah yang kisah-kisah yang kita dengar daripada sejak kecil lagi. Kan, bila kita dah mengaji meningkat usia, rupanya kisah ini kisah yang betul, kisah ini kisah yang tidak sahih kan. Dan kita diajar untuk meneliti sumber demi sumber kan yang diperkatakan ataupun yang ada dalam buku yang disampaikan oleh para penyampai di dalam pelbagai keadaan dan suasana lah. Hari ini alhamdulillah ada kesedaran dalam kalangan masyarakat. Baik. Jadi dalam ayat 136 ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang beriman supaya meneruskan pengakuan keimanan serta membuktikan iman mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpilih-pilih dengan perkara tertentu sahaja yang ada disebutkan tadi, dan jangan berhenti separuh jalan kerana tidak ada alasan mengapa mereka nak beriman sebahagian perkara dan mereka tidak mahu terima ataupun mereka tidak mahu beriman atau menolak sebahagian yang lain. Patutnya bila kita ni Islam ni tuan-tuan, maknanya tidak ada pilihan lain melainkan kita ni aslim taslam, kita terima semua sekali. Kan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara total, secara keseluruhan. Terimalah Islam ini kerana Islam itu inna dina indallah al-Islam. Nak yakinkan manusia ni bukan semudah orang kata apa makan kacang. Kan? Dia adalah bentuk keyakinan. Baik. Jadi justru ayat ini nampak jelas diturunkan kepada golongan ahli kitab yang perlu Islam, namun mereka sebahagianlah mereka ni ada rasa ragu-ragu kan kepada ajaran Islam. Sebab apa? Sebab mereka ialah ahli kitab, orang yang ada ilmu, nak tinggalkan ajaran yang lama sebati, apatah lagi ajaran yang mereka bawa itu punya sejarah yang panjang, berkesinambungan daripada perjuangan Nabi dan Rasul yang terdahulu kan, daripada kalau dalam konteks Bani Israel itu ialah daripada zaman Nabi Yaqub alaihissalam dah kan, Nabi Yaqub dan seterusnya lah sampailah kepada mereka berada di Madinah kan. Berapa 2000 tahun lah, lebih kurang 1000-2000 tahun, maknanya tidak mudah untuk ditinggalkan, apatah lagi mereka itu adalah pendeta ataupun orang alim dalam agama Yahudi dan
agama Nasrani. Baik. Jadi mereka rasa sangsi kepada ajaran Islam dan juga wujud perasaan sombong. Wujud perasaan sombong, bongkak, ta'assub ataupun fanatik kepada asal usul keturunan mereka iaitu Bani Israel. Apabila kita perhatikan tuan-tuan, Bani Israel ini sebenarnya kan dari sudut perkataan Israel kan, bukanlah nak cerita subhanallazi asra bi'abdi, itu asra memperjalankan hambanya kan pada waktu malam asra tak. Jadi di sini ialah Israel, Isra merujuk ataupun makna hamba, il itu adalah Allah. Jadi hamba Allah yang taat kan. Hamba Allah yang taat. Bani maknanya anak-anak. Jadi hamba Allah yang taat itu merujuk kepada Nabi Allah Yaqub AS. Maka Bani Israel ialah anak cucu ataupun keturunan Nabi Allah Yaqub yang taat. Bukan setakat Nabi sahaja yang taat, mereka juga Allah sebut kan dari sudut mafhumnya ialah mahukan supaya Bani Israel, anak cucu cicak dak keturunan Bani Israel ini adalah keturunan ataupun mereka yang menjadi hamba yang benar-benar patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya begitu, tapi praktiknya tidak begitu. Kan? Baik, kalau tuan-tuan baca bab Israel ini banyaklah cerita mereka berbangga mereka sebagai the chosen people of God, bangsa Asy'abul Mukhtar, bangsa pilihan Tuhan, bangsa lain itu sebagai bangsa hamba abdi goyem kan. Satu habuk satu sen pun tak boleh pakai, maknanya bangsa yang selain daripada bangsa Yahudi ini memang kena pergunakan mereka. Macam bab riba lah, kita dah bincang dahulu, riba tidak dikenakan sesama mereka, malah riba itu wajib dikenakan kepada golongan yang bukan Yahudi. Baik, namun begitu, sebahagian daripada ahli tafsir ada juga yang berpandangan atau berpendapat bahawa ayat ini ditujukan kepada golongan munafik. Jadi ada perbezaan lah kan. Jadi bagi kita tak mengapalah, kita yang penting ialah kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran di sebalik ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran. Baik. Kemudian begitu juga dengan ayat yang biasa kita baca tuan-tuan. Ini menjadi satu ayat dan juga amalan harian kita pagi dan petang. Kan selain daripada selain daripada ayatul kursi, kita juga disarankan oleh Rasulullah SAW untuk membaca ayat ini pada setiap hari, maknanya waktu siang dan waktu malam, terutama pada waktu malam dak, iaitu 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Apa dia? Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 285 dan 286. Kan? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Lebih kurang sama tak kan? La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kan? Kemudian sambunglah la yukallifullahu nafsan dan sebagainya. Ayat ini dari sudut khasiatnya lah, fadilatnya cukup besar lah kan. Baik, jadi apabila kita baca ayat tadi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Min rabbih, daripada Tuhannya, yakni dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wal mu'minun, dan begitu juga orang yang beriman juga beriman kepada apa yang diturunkan Allah Ta'ala, artinya beriman kepada Al-Quran. Kemudian, inilah aku lagi kullun, semuanya, kullun amana, semuanya tadi beriman kepada Allah wa malaikatihi, kan, amana billahi wa malaikatihi wa rusul wa kutubihi, dan beriman kepada kitab dan juga rasul-rasul, dan kami tidak membezakan baina ahadim min rusulih, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya.
Kan sampailah akhir ayat tadi dah. Baik. Jadi bermakna ada persamaan dari sudut beriman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Ini kita maklumlah, manakala beriman kepada malaikat rukun yang kedua, kan? Yang ketiga ialah kitab, yang keempat ialah beriman kepada rasul, dan yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Habis satu lagi, rukun iman ada 6 kan? Qada dan qadar ada. Jadi cukup 6. Saya teringatlah Ustaz, takdir takhir tak mengapalah, kan tak ada masalah. Yang pentinglah kita tahu, kita faham akan setiap rukun iman tadi. Dan kalau seorang itu ataupun kalau kita hafal saja pun tak faham, tak jadi. Kan okey, beriman dengan malaikat. Berapa malaikat, apa tugas malaikat? Kan? Contohlah antara disebutkan raqib dan atid. Malaikat yang sentiasa mengawasi kita. Kita beriman. Tapi kita hanya sekadar itulah, surface saja lalu. Kita tidak benar-benar menghayati bahawa kerja malaikat tadi itu ialah dia sebagai tukang tulis, tukang catat, kan? Apa yang kita buat. Bermakna kita tidur, dia tak tidur. Dalam gelap gulita, kan? Dia akan tulis juga apa benda kejahatan, keburukan, dosa, kesalahan yang kita lakukan, sekalipun manusia di luar tidak mengetahuinya. Dan kalau kita benar beriman kepada malaikat dan tugas-tugas dia tadi itu, nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan agama. Kan? Kalau benar-benar kita beriman. Kita ni terleka, saya terleka lah Ustaz, tak apalah, kan sekali-sekala nak kata apa, sebab kita manusia, maka kena cepat-cepat beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang yang sentiasa beristighfar, memohon keampunan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Frasa yang kedua ialah wa man yakfur billahi, barang siapa. Ini ayat klasik. Kan, ayat modennya ialah sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ingkar ni, ingkar kepada segala perintah, segala larangan, dan pelbagai lagi lah bentuk keingkaran yang ada pada hari ini. Kan, kita hidup zaman moden ni, macam-macam bentuk keingkaran, kan, kepada Allah, merujuk kepada perintah dan larangan Allah, dan ingkar kepada malaikat. Kan, malaikat ni begini-begini, kan. Jadi ada pun malaikat ini, tuan-tuan, dia adalah makhluk, kan, ciptaan Allah Taala, dijadikan daripada nur, dan dia makhluk gaib, kita tak tahu. Hanya Allah sahaja yang mengetahui akan perkara gaib. Nabi SAW tahu pun apabila Allah beritahu Nabi. Kan? Arab kata wa illa fala, kalau tidak Nabi pun tak tahu. Maka perbincangan tentang malaikat ini mestilah didasarkan kepada sumber yang diperakukan, makna sumber sahih. Ada tidak Al-Quran menyebutkan? Ada, kan, malaikat dengan sekian-sekian. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan? Ada, maka kita kena mencermati, kan, nama-nama malaikat ini dan apa dia punya spek job dia, tak, tugas-tugas dia, kan. Baik. Kemudian kitab-kitab ini kita juga maklum, rasul-rasul kita juga maklum, kan, walaupun terdapatlah di sana ada perbincangan adakah 25 rasul, kan. Yang tu saya kira yang kita pegang hari ini tu 25, kan, rasul. Kemudian ada lagi 313 dengan 124,000, itu tak mengapalah, kan, dia tidak ada masalah. Yang penting kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan nabi dan rasul, kan, kepada umat manusia di mana sepanjang zaman, likulli ummatin rasul, bagi setiap umat itu ada rasul. Kan ada pendetilan lah berkenaan dengan nabi dan rasul. Lalu timbullah persoalan, apakah ada nabi dalam kalangan orang Melayu? Ada ke tidak? Sebab Tuhan kata dalam Quran, setiap umat itu ada rasul. Kan, wallahu a'lam, yang kita kena carilah, kan. Baik, kemudian beriman kepada yaumil akhir,
Beriman kepada hari akhirat. Faqad dhalalan ba'idah. Ini orang yang kufur, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada malaikat, maknanya tugas-tugas malaikatnya, kemudian kita isi kandungan Al-Quran tu utamalah, kan? Dan juga rasul-rasul ataupun utusan Tuhan itu, dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari akhirat, dia akan automatically dia akan menjadi orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Maka faqad dhalla, Allah kata lagi, sesungguhnya orang tadi itu dhalalan ba'ida, dia sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Mengapa? Timbul persoalan, mengapa mereka dianggap sesat tadi itu yang jauh? Kan, faqad dhalalan ba'ida, jauh sesat. Kesesatan yang dekat sudah tentu ada peluang, ada harapan untuk nak balik semula ke pangkal jalan. Sebab apa? Sebab dekat. Macam ginilah kan, kita ada sahabat kita sentiasa nasihat dia. Kan, nasihat kita pun boring dah. Aku dah berpuluh kali berbuih mulut dah. Tak, kita nasihat dia, kita pun give up. Kan? Ikut mula. Kan? Baik. Jadi sebab apa? Sebab dia dah makin jauh. Kan? Jadi nak kata apa? Kalau mungkin pergi ke awal ni, kita boleh nasihat dia lah, kan, begini. Jadi bila dah semakin jauh, kita pun dah tak larat dah, dah jenuh dah berbuih mulut dah, kan, habis dah usaha kita yang doa ini untuk nasihat dia tak terima juga. Jadi dia telah jauh menyimpang daripada jalan kebenaran, dan untuk balik semula beriman kepada Allah Ta'ala itu memang agak payah lah, kan, memang agak payah, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak mustahil, kan? Kita tengok mungkin gangster, kan, yang kita boleh tengok dalam media sosial ni, gangster secara logiknya memang tak logik. Orang yang jahat, kan, yang pembunuh lagi, yang bengis dan seumpamanya, kan, apabila diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jadi baik dan selembut-lembut manusia. Kerana hidayah itu milik Allah. Jadi justru kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya siapa-siapa pun, terutama kita sendiri berdoa tanpa kita diketahui oleh sipulan. Tak kira siapa-siapalah, kan, ya Allah, Engkau berilah petunjuk hidayah kepada orang tu, kan, sebut nama gini, kan, supaya dengan keislamannya ataupun juga dia tidak Islam tapi perangainya, tingkah lakunya kurang elok, kurang baik, kita doa, kan, mudah-mudahan kalau dia ni jadi muslim yang sejati, bukan lelaki sejati, kan, mudah-mudahan tempat kita, kampung kita, taman kita ni akan bertambah lagi lah aman makmur dan sebagainya lah, kan. Baik. Jadi oleh kerana mereka membahagi-bahagikan ataupun menjuzuk-juzukkan bahagian untuk beriman, dia akan balik semula kepada ayat yang tadilah. Yang ni dia pilih ayat ni ataupun tema ni, okey, yang ni kami tak nak, yang ni kami nak, kan. Macam bak makanan lah, kan. Okey, yang ni kami nak, yang ni kami tak nak, dan sebagainya lah. Jadi apatah lagi mereka tidak rasa yang mereka sebenarnya dah jauh terlanjur, dah jauh tersesat daripada jalan kebenaran, dan pasti agak payahlah, sukar untuk berpatah balik dan menerima semula kebenaran. Ini kena cari. Sama juga ilmu. Ilmu itu perlu dicari. Duk tunggu tercongok kat rumah nak tunggu ilmu jatuh, kan? Tak. Hari ni boleh dalam konteks kita kliklah hujung jari walaupun kita berada di rumah. Kan, kalau dulu-dulu memang kena keluar daripada rumah. Hari ni berada di rumah, berada dalam bilik. Hatta orang yang sedang menjalani kuarantin pun boleh mendapatkan ilmu daripada mana sahaja. Kan, ada hikmah dia. Kan, ada hikmah dia. Jadi kena carilah, kena usullah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tidak turun dari langit begitu sahaja, kan. Jadi begitu juga bab makan. Makanan di depan kita kena berusaha untuk ambil, kan, menyuap ke mulut, barulah makanan itu masuk, dan ada dia punya proses, ada kena kunyah, kan, dan lain-lain lah. Baik. Jadi yang kedua ialah, okey, seterusnya iman tidak boleh dijuzuk-juzukkan. Kita maklum bahawa iman ini tak boleh diasing pisahkan. Maknanya tidak ada istilah iman dalam Islam ini
yang menerima sebahagian ajaran Nabi dan tolak sebahagian yang lain. Kan? Yang ni kata tadilah, yang ni saya terima. Yang ni kami tak nak terima. Maka sehubungan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 137, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kufur, summa amanu, beriman balik, summa kafaru, kufur sekali lagi, summa zdadu kufra, kemudian bertambah-tambahlah kekufuran dia tadi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita tak nak dak. Iman, kufur, beriman, sekali lagi kufur. Jadi seolah-olah dia ni mempersendakan, mempermain-mainkan antara Islam dan kekufuran, antara iman dan kufur. Kan? Mereka inilah orang yang imannya sentiasa berubah mengikut keadaan dan suasana. Macam apa dia? Macam iguana ke apa ke? Ikut kepentingan peribadi dia. Jadi ada kepentingan, dia boleh jadi kufur. Hari ini kita rasa tidaklah begitu. Tapi orang yang tidak ada asas ataupun yang lemah tahap pendidikan dan kefahaman agama, mungkin hanya kalau hanya sekadar pergi menerima bantuan di gereja, tidak mengapalah kan. Tapi akhirnya kita bimbanglah mereka akan terpesona dengan jarum halus yang digunakan oleh pihak missionary Kristian, yang memang mereka akan buat baik dan biasanya orang yang sentiasa dekat itu akan menang. Dan inilah antara kelemahan kita sendirilah. Baik, mereka disifatkan sebagai orang kafir yang mana dosa mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pelik ni kan, beriman kufur. Beriman sekali lagi kufur, dan bertambah-tambah lagi lah kekufuran mereka, maknanya jauhlah daripada menerima petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik, dalam setengah keadaan sikap mereka ni lebih teruk, lebih buruk lagi daripada orang kafir. Terutama golongan yang inilah, yang muzabzabi, yang bermuka-muka peluk Islam ni. Sebab orang kafir ni dia engkar, dia tolak terus. Kan? Bukan kata nak puji orang kafir tak, tuan-tuan jangan salah faham. Ustaz tu puji. Tak. Kan? Mereka satu standard skema saja, mereka tidak beriman kepada Allah Taala. Maka atas dasar tadi, golongan munafik ini kan berada fidarkil asfali minan nar, mereka berada di bawah ataupun tempat yang paling bawah sekali dalam neraka. Maknanya dia lebih teruk lagi daripada orang kafir. Kalau begitu jadi orang kafir lah. Tidak, kan? Kafir ni sebab dia tertutup daripada menerima hidayah Allah Taala. Adapun orang yang munafik ini, dia Islam, peluk Islam, tapi peluk Islam itu atas pelbagai faktor kepentingan dan seumpamanya lah, bukannya atas dasar tulus ikhlas benar-benar menerima Allah sebagai Tuhan dan juga yang layak disembah dan juga layak diibadahi. Kan? Jadi mereka jadikan hukum Allah itu sebagai barang dagangan. Yang tadilah boleh ditawar, beli untuk dapatkan keuntungan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik, jelasnya ayat ini menunjukkan wujud satu golongan manusia yang ada iman yang goyah, yang iman tidak letak. Oleh sebab itu kita sentiasa berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ataupun Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Kan, ya Allah, Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah tetapkanlah hati kami ala ta'ati, untuk taat kepadamu, nak, dan seterusnya lah. Kita minta supaya Allah Ta'ala ni menetapkan hati kita dan tidak membolak-balik. Sebab qalaba ini qalbu, hati. Kan, jantung hati ni sentiasa berbolak-balik. Kita tak naklah kan kita ni juga termasuk jenis manusia yang tidak konsisten kan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taing ada duit, rajin suka solat. Contohlah ada kan, taing tak ada duit, sembahyang pun tak berapa. Adakah macam tu? Mungkin ada kan. Kita kena pasti orang yang sebenarnya kita bantu dia, mudah-mudahan dia
ada kesedaran, ada keinsafan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala, maka inilah dia golongan munafik. Kan, yang ada iman tapi iman naik turun dan juga secara zahir sahaja, bukan secara batin. Sebenarnya mereka itu tidak beriman kepada Allah taala, mereka hanya bermuka-muka sahaja. Dan yang terakhir ialah firman Allah taala, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak sekali-kali bagi ampun kepada mereka. Bila tidak mendapat keampunan Allah, teruklah tak. Dan kita ni, kita astagfirullah, kan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Kalau kita nak kira lah dari sudut berapa gram ke, kan, adalah keampunan tadi tu, cuma kita tidak nampak, mudah-mudahan begitu. Tapi bagi golongan ini, sama ada mereka tu ahli kitab kan, yang perlu Islam, ataupun golongan munafik, kan, sebagaimana wujud perbezaan pandangan dalam kalangan ahli tafsir, Allah tidak ampunkan dosa mereka, dan apatah lagi mereka tidak akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk balik semula kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan dalam keadaan kekufuran yang makin bertambah, kan, dan parah ini, iman sudah tidak lagi berada dalam jiwa dia. Kan, tak lagi berada dalam jiwa, habis duduk kat mana? Duduk kat luar je lah. Kan, bila duduk kat luar, itu yang jadi macam-macam lah yang berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Allah sekali-kali tidak mengampunkan dosa. Bila tidak mengampunkan dosa, kita ingat balik, dosa yang Tuhan tak ampun ni dosa syirik. Kan? Sebab apa kita tidak mahu benda ni berlaku pada diri kita, tak, waliyahzubillah, kan? Jadi Allah tegaskan sekali-kali tidak akan ampunkan dosa mereka dan juga tidak akan beri petunjuk yang benar, yakni untuk balik semula ke pangkal jalan. Jadi kerja kita, tugas kita, pastikan kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulan, bila kita baca ayat ini yang simple lah, antaranya kita dapat tahu bahawa setiap orang beriman kena sabit qulubana ala dinik, kena tetap teguh beriman. Kita ni tidak diuji, tuan-tuan. Kan, kita diuji dengan duit, tumbang. Uji dengan pangkat, tumbang. Contohlah, tak, kan? Maknanya dari sudut iman kita ni pun senipis bawang. Kan, kena tetap teguh dengan iman. Macam orang ni lah, rakyat yang pengundi ni, disogok dengan rokok sebatang, tumbang, ataupun rokok sekotak sekatung, tumbang, kan? Dituntut agar sentiasa menetapkan dan memperkukuhkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ni bukan boleh beli di kedai. Kalau boleh dibeli di kedai ataupun kita cas bateri, macam kita cas handphone tu kan seronok. Kan, cas penuh dah, okey, tutup. Esok cas balik, kan, naik 100, okey, Yahoo kita boleh bersorak, kan. Tapi iman ini tidak. Iman ini mesti ditingkatkan selain daripada bentuk keyakinan, dan dia mesti disusuli dengan amal yang soleh. Sama ada kita baca Quran, kan, kita berzikir, tak banyak pun tak mengapalah, sekurang-kurangnya amalan yang konsisten yang kita lakukan saban hari. Kan, tak banyak tak apa, kalau banyak tu lagi baik. Jangan kata silap, jangan salah faham ustaz tu kata tak perlu banyak, tak, kan. Buatlah setakat yang kita mampu, yang penting ialah konsisten. Macam solat witir lah saban malam, tak, kan. Kalau boleh kita jangan tinggalkan, kerana dia menjadi amalan harian Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat witir. Adapun orang munafik, orang yang sentiasa berbolak-balik hati dia terhadap ajaran Islam, maka mereka rasa mereka ni, Islam mereka ni dah betul dah, kan. Mereka rasalah bagi mereka, dan tidak boleh membawa ketenangan, kebahagiaan yang kekal kepada mereka. Dan yang terakhirnya ialah iman juga ada pasang surut, ada naik turun, kan. Ada pasang surut, ada naik turun, maka kena pastikan iman kita ini kalau turun pun janganlah sampai kepada tahap yang bahaya. Kan, kalau minyak kereta ni sampai menyala, jangan sampai tahap tu, tak, kita bimbang
Kok-koklah kita ni tak terdaya nak kontrol pada masa itu, akhirnya terjerumus. Kan? Benda yang mudah aja sebenarnya. Kan? Jadi apabila ada masalah, kita dah serabut kepala. Dengan stresnya, dengan tensionnya, pelbagai lah kita kena macam-macam fikir ni. Kan? Macam-macam fikir. Nak tenang, okey, ambil jalan singkat, okey. Kalau ada senjata, macam tak kira lah, pistol ke apa ke, okey, bunuh diri. Kan? Kita pun tengoklah beberapa kes yang melibatkan umat Islam. Kan? Jadi cukup-cukup malang lah. Kerana mereka mengambil jalan yang singkat untuk nak menghilangkan nyawa ataupun menyelesaikan masalah. Memanglah secara zahirnya nampak masalah selesai sebab dia dah mati, tapi kita orang yang beriman ada banyak lagi perjalanan yang perlu kita tempuhi. Dunia ni baru sikit baru. Kan, sekitar 60 tahun, 100 tahun, baru sedikit baru setelah kita keluar daripada rahim ibu, mak, kan, duduklah atas dunia dalam sekitar 60 sampai 100 tahun lah lebih kurang. Jadi masuk alam barzah, tunggu berapa lama. Kalau nikmat tu alhamdulillah lah seronok. Wa illa falada, kalau kena azab, kan, cukup seksa lah. Tiap-tiap hari kena bantai, kena balun, sehinggalah berlakunya kiamat. Okey, bila dah kiamat pula, ada pula episod lagi. Allahu akbar. Betapa maknanya jauh lagi perjalanan kita ni, kan, untuk sampai ke destinasi. Dalam kepala semua orang nak syurga. Syurga itu mahal harganya. Kan? Tapi usaha tidak seberapa. Mana mungkin kita dapat menginap di hotel yang 5 bintang kalau duit hanya ada ciput saja. Kan? Mesti ada duit yang banyak, jadi begitulah, kan, sebagai perbandingan yang mudah, kan, nak dapatkan syurga yang mahal harganya, dan harga tadi itu tidak boleh dibeli dengan nilai ringgit, tapi mestilah dibeli dengan apa dia? Dengan takwa dan amal soleh, dan takwa dan amal soleh itulah menjadi asbab seseorang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena sentiasa perbaharui tekad, keazaman, jaga iman, kan, dengan melaksanakan amal soleh dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sentiasa membaca ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Wala yusyrik bi ibadati ahada. Kan, tak boleh kita nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa pun. Bermakna kalau nak mintalah direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pada siri yang ke-28, hari ini 1 Mac 2022 bersamaan dengan 27 malam ini, malam 28 Rejab. Kan? Ada baik ada kebaikannya, dan seperti biasalah, siapa yang nak infak bolehlah salurkan ataupun sumbangkan infak anda itu ke akaun Akademi Tadabbur Malaysia yang tertera seperti biasa yang ada pada dalam Facebook dan mana lagi, pelbagai media sosial lah, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz.